Bayangkan sekiranya kita ketandusan sumber air bersih. Bayangkan sekiranya perigi sudah kekeringan airnya. Di Syria, 40% dari rakyatnya tidak mendapatkan sumber air bersih akibat peperangan tercetus 1 dekad lalu. Akses yang tidak cukup kepada sumber air bersih meningkatkan ketidakselamatan sumber makanan, kehilangan mata pencarian dan meningkatkan harga bagi barangan asas. Keperluan bagi mendapatkan air mendorong rakyat Syria untuk berhijrah lagi bagi mendapatkan sumber asas tersebut. Dan krisis air membawa kepada masalah yang lebih besar di Syria. Idea telaga ini bermula, saya ingat lagi, telaga pertama yang kita buat adalah di Azaz. Ini adalah tahun 2013. Telaga ini datang sebab apa? Sebab pada waktu tersebut berlakunya serangan demi serangan yang mensasarkan pusat simpanan air di Syria. Jadi ia memberikan kesan kepada penduduk di Syria ada tempat yang memang dah terputus bekalan air, dan tangki air ada tapi air tak naik ke atas, maksudnya bekalan air sudah diputuskan. Jadinya mau tidak mahu kita dapat maklumat yang diberitahu, kita okay fine, tak apa, mereka putuskan air, kita cari air. Maka wujudlah idea untuk membina telaga. So daripada telaga yang kita bina di Azaz, ada beberapa, saya rasa ada ketika 2013-2015, saya rasa ada 3 ke 4 telaga. Termasuk sebuah telaga yang kita khususkan kepada Allahyarham Ahmad Ammar di Azaz juga, ataupun di Idlib. Telaga yang diberikan nama khusus atas nama Allahyarham Ahmad Ammar. So ini di antara reason kita buat adalah nak memastikan rakyat Syria ni tidak terputus bekalan air lah untuk kegunaan seharian. Before the water will, the people in camps, they are suffering a lot to bring clean water. Because that cost them a lot and they have nothing. They have to pay for the water trucks, tanks, to come to bring them clean water. Otherwise, they will use any unclean water, and that very dangerous, because the disease that the water diseases like cholera and other diseases. فيها رمل، وفي عندي ولد طفل عمره سنة صار معه أمراض بهالمي هاي، مع إنه عم بيحطوا له كلور، عم بيحطوا له معقم، بس عم تضل فيها كل شيء ورمل. Alhamdulillah, hari ini kita berada di telaga
yang mana telaga ni telah disumbangkan sebelum ini oleh rakyat Malaysia bagi manfaat pelarian Syria yang berada di sekitar Bezzah. Telaga ini sehingga hari ini memberi manfaat hampir kiraan ribuan pelarian yang mencecah hampir 10,000 kurang lebih, yang sehingga kini masih mempunyai air di bawah tanah manfaat pada mereka. So hari-hari insya-Allah kita akan isi air dan hantar ke kem-kem pelarian. So basically, usually bila kita nak start satu-satu telaga di Syria, di Lebanon atau di mana-mana lah yang kita boleh buat, mana-mana yang terkait dengan pelarian Syria ni, yang pertamanya kita akan buat kajian tentang tempat kita nak buat tu sendiri. Kita akan tengok sumber air tu ada ataupun tidak, sebab usually air yang datang ni memang air bawah tanah lah, spring water terutamanya. So kita akan buat dulu kajian tanah tu sesuai ataupun tidak. And then itu yang pertama dia. Yang keduanya adalah kita akan buat kajian mengenai berapa banyak penduduk ataupun orang kata berapa banyak manfaat yang kita akan boleh bagi kat tempat tu. And then proses yang ketiga adalah proses penggalian. Seterusnya proses pembinaan. Yang keempat adalah proses pembinaan tempat telaga air itu sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk proses yang kelima adalah proses untuk menyampaikan kepada pelarian-pelarian tersebut lah. Baik sama ada kita buat rumah air ataupun kita salurkan terus ke rumah-rumah mereka ataupun kem-kem mereka lah. Sebab ada kawasan yang kita buat rumah, kita terus salurkan air daripada telaga tersebut ke rumah-rumah tersebut. Ada kawasan yang kita buat rumah air tapi dia agak berjauhan dengan kem-kem. Jadinya di kem-kem yang kita dah pilih, kita akan buat macam tangki air lah, ataupun kita panggil rumah air juga, yang mana lori air ni akan bawa daripada tempat kita ambil air tersebut hantar ke kem-kem yang telah dipilih ni tadi. Sekarang ini lori yang membawa air telah sampai ke kem Bezzah, yang mana kita salurkan air ini di kawasan kem ini. Kalau anda nak tahu, di sini ada hampir 160 keluarga yang menetap di perkemahan ini. So kalau diikutkan semenjak daripada 2013 sehingga sekarang ni, kita ada lebih kurang hampir 15 buah telaga lah yang kita bina. Ada sebahagiannya yang masih lagi berfungsi, ada sebahagiannya masih lagi memberikan khidmat. So apa, telaga air ni dia ada time frame dia, berapa lama boleh digunakan, bergantung kepada kedalaman perigi yang kita, kedalaman galian yang kita buat. Dan kita doakanlah banyak telaga-telaga ni akan terus memberikan manfaat kepada mereka yang memerlukan di Syria. Ada beberapa cabaran lah. Yang pertama dari sudut mencari implementer yang sesuai lah, ataupun rakan lapangan yang sesuai. Sebab bukan semua orang yang berada di lapangan mereka mempunyai capability ataupun kebolehan untuk melakukan projek telaga air ni. Sebab ni memerlukan orang kata tim yang khusus berkaitan air. Bukan hanya setakat gali air keluar. Dia mestilah gali, air keluar, nak determine air tu bersih tak bersih. Dan kalau air tu tak bersih, apa kita nak kena buat? Mungkin perlukan penapis tambahan, ataupun perlukan sedatif yang diletakkan di dalam rumah air tersebut untuk diberikan air yang bersih kepada mereka lah. Ini yang pertamalah cabarannya. Yang kedua adalah cabaran untuk memberi air yang cukup. Sebab apa? Sebab ada di beberapa tempat yang memang tidak ada telaga,
memang cabarannya adalah bila kita buat telaga tersebut, bukan kem tersebut saja yang akan ambil. Jadinya air ni memang tak akan cukup. So mungkin datang daripada kem lain dan kem lain. Dan cabaran yang seterusnya bila semua orang datang ke tempat yang sama adalah penjagaan kebersihan di kawasan tersebut sendirilah. So ni adalah 3 cabaran utama lah untuk pembinaan ni. Dan of course cabaran yang keempat adalah cabaran yang berlaku di semua projek, baik di telaga air, baik di projek shelter, baik di projek pendidikan seperti sekolah dan sebagainya, adalah cabaran untuk memastikan projek tersebut berlangsung ataupun berkelangsungan berpuluh tahun seterusnya, baik daripada disebabkan oleh misfunction of machinery works ke ataupun bombing yang berlaku di situlah. So ni adalah 4 cabaran utama yang kita biasa hadapilah untuk pembinaan telaga lah. So biasanya 3 yang pertama ni kita boleh buat, tapi yang keempat ni kita hanya berserah kepada Tuhan yang satu. The camps of Salqin, which is the camps that don't covered by any other NGO, as well the camps and the stamps around Azaz, which was as well in high need because of the high number of IDPs in the area. So alhamdulillah, this project is very important, and by the funding of this project from Malaysia for Syria, we can reach for this needy people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan proses terakhir menyiapkan Telaga As-Salam, hasil usaha yang dibuat oleh Malaysia for Syria, sumbangan daripada rakyat Malaysia. Dan insya-Allah dalam masa seminggu lagi, rakyat Syria yang berada di Tel Abyad sekitar ini akan mendapat lebih kurang 5,000 orang akan mendapat sumber air bersih daripada projek yang telah kita usahakan ini. Jadi mudah-mudahan dengan Telaga As-Salam ini memberi keselamatan, kesejahteraan dengan sumber air yang sangat bermakna kepada mereka yang selama ini mereka bergantung dengan terak-terak air yang datang menyalurkan bantuan kepada mereka. Tapi selepas seminggu daripada ini, maka air akan terus ke rumah-rumah masing-masing, dan ini merupakan satu sumbangan yang paling bermakna daripada rakyat Malaysia untuk rakyat Syria di Tel Abyad. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are starting recently the first stage of this project with 7 water wells with solar panel system energy to ensure the sustainability of the project, as well to support these areas with clean water access, which is one of the main needs of the people.
Telaga ini adalah tentang air, dan air ini kita tahu bahawa ia merupakan essential, keperluan paling besar manusia dalam nak meneruskan kehidupan. Manusia ni tanpa makanan insya-Allah boleh bertahan lagi. Tanpa air sukar, maksudnya sukar untuk bertahan. Jadinya memang kami bersyukur untuk telaga ini banyak sumbangan yang diterima daripada rakyat Malaysia, dan itulah harapannya agar banyak lagi telaga yang kita boleh bina, sebab kita tahu banyaknya pahala yang mengalir daripada projek telaga yang kita salurkan. Dia bukan sahaja memberi minuman kepada orang, tapi ia memberikan kehidupan kepada orang. Itu yang lebih besar maknanya. Telaga ni kalau kita nak letakkan dia di bawah pengkhususan projek baik daripada MFS, UN ataupun NGO-NGO international lain, dia adalah di bawah projek yang kita namakan sebagai WASH, iaitu Water, Sanitation dan Hygiene. So harapan dengan pembinaan telaga ni adalah yang pertamanya untuk memberi akses penuh kepada mereka terhadap sumber air lah yang ada di kawasan tersebut. Sebab apa? Sebab ada di beberapa kawasan pelarian ataupun perkhemahan yang mana mereka tidak mempunyai akses air yang mencukupi, kan? Ada yang ambil daripada air sungai, dan air sungai ni boleh jadi air yang tercemar. Ada yang mengambil daripada air hujan yang kita tak tahu kadar toksik dalam air hujan tu berapa banyak. So ini yang pertamanya lah. Yang kedua adalah untuk membantu mereka dari sudut kebersihan lah. Sebab bila tidak ada akses air yang bersih, tidak adalah berlakunya proses kebersihan di kalangan mereka tu. Dan kita tahu punca utama permasalahan penyakit dan sebagainya adalah datang daripada kebersihan yang tidak dijagalah. So harapan saya, harapan MFS, harapan organisasi kami apabila melakukan projek WASH, projek telaga ni adalah untuk membantu mereka mempunyai hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sihat dan hidup yang lebih terjagalah. Daripada kita mulakan projek ni sehinggalah masa akan datang, supaya mereka ni secara tak langsung juga mendapat akses seperti mana kita di Malaysia ada akses kepada air yang mencukupi, air yang bersih dan air yang sihat untuk mereka hidup bersama.